Di penghujung abad ke-18, ketika alam Melayu menjadi medan perebutan kuasa antara kerajaan tempatan dan penjajah Eropah, muncul seorang raja yang tidak gentar menghadapi badai zaman. Baginda ialah Sultan Ibrahim Shah yang memerintah kerajaan muda yaitu Selangor dari sekitar 1778 hingga 1826, satu tempoh yang penuh konflik dan perubahan besar di rantau ini. Sultan Ibrahim Shah telah dilahirkan sekitar pertengahan abad ke-18 sebagai cucu kepada Opu Daeng Chelak, seorang tokoh Bugis yang memainkan peranan penting dalam politik Johor Riau pada awal abad ke-18. Wangsa Bugis terkenal dengan tradisi kepahlawanan dan penguasaan maritim yang membentuk asas kepada kepribadian Baginda sebagai seorang pemimpin yang agresif dan berstrategi. Menaiki tahta Selangor pada tahun 1778 dengan gelaran Sultan Ibrahim Shah, menggantikan ayahandanya, Sultan Salehuddin Shah, Sultan Selangor pertama. Sepanjang pemerintahannya, Baginda menghadapi pelbagai cabaran, ancaman Belanda di Selat Melaka, perebutan pengaruh antara kuasa Melayu, ketidakstabilan politik serantau. Namun, Baginda berjaya mengekalkan kedaulatan Selangor dengan memperkukuhkan kekuatan ketenteraan dan jaringan politik. Seawal usia muda, Sultan Ibrahim Shah telah terlibat dalam konflik besar antara Bugis dan Belanda, dikenali sebagai Perang Riau Belanda, sekitar 1782 hingga 1785. Perang ini tercetus apabila Belanda di Melaka berusaha menguasai perdagangan di Riau, pusat penting dunia Melayu ketika itu. Peperangan antara kuasa Bugis dan Belanda pada awal 1780-an bukan sekadar konflik di Riau, tetapi merebak ke seluruh rangkaian sekutu Riau, antaranya Selangor, Johor, dan Rembau. Konflik ini dikenali sebagai Perang Riau Belanda, sekitar tahun 1782 hingga 1785. Pada ketika itu, Selangor di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim Shah II menjadi antara kubu penting Bugis di semenanjung Tanah Melayu. Terkesan dengan Selangor, Belanda malah membawa serangan terus ke jantung Selangor di Kuala Selangor, demi mematahkan terus Selangor dari memberi ancaman kepada usaha perang Belanda. Pada tahun 1784, Belanda melancarkan serangan mengejut secara besar-besaran ke atas pusat pertahanan Selangor di Kota Melawati. Kota ini bukan sekadar benteng, ia juga adalah simbol kedaulatan Selangor, di mana terletaknya Istana Lama Selangor dan pusat kekuatan ketenteraan Bugis di rantau ini. Serangan mengejut Belanda tersebut berjaya menawan kota itu, memaksa Sultan Ibrahim berundur dan meninggalkan Selangor buat sementara waktu. Ini merupakan antara detik paling genting dalam sejarah awal negeri tersebut, apabila kedaulatan Selangor hampir musnah sepenuhnya. Namun, pemunduran itu bukan pengakhiran. Ia adalah langkah strategik. Sebagai Sultan berjiwa pejuang, Baginda tidak berdiam diri dan mengumpulkan semula kekuatan dari kawasan-kawasan yang masih setia kepada pengaruh Bugis, termasuk wilayah seperti Pahang, Rembau, dan Lukut. Kawasan yang memainkan peranan penting dalam jaringan kuasa dan sokongan ketenteraan. Dengan strategi yang lebih tersusun dan sokongan sekutu serantau, Baginda melancarkan serangan balas terhadap Belanda. Pada sekitar tahun 1785, Sultan Ibrahim Shah berjaya merampas kembali Kota Melawati, sekaligus memulihkan kedaulatan Selangor. Kejayaan ini bukan sahaja simbol kebangkitan, tetapi juga mesej jelas kepada kuasa asing bahwa Selangor bukan negeri yang mudah ditundukkan.
Selepas peristiwa ini, Baginda memperkukuhkan pertahanan Selangor dan memperluaskan pengaruhnya ke kawasan lain. Lukut kemudiannya berkembang sebagai pusat penting, terutamanya dalam aktiviti perlombongan dan perdagangan, manakala hubungan dengan Rembau membantu mengukuhkan jaringan politik di daratan. Pada awal abad ke-19, mengambil peluang dalam kesibukan Burma berperang dengan British, pada 1824, Siam cuba mengambil peluang tersebut untuk meluaskan kuasanya di semenanjung tanah Melayu. Selepas berjaya menguasai Kedah, Siam mensasarkan sasaran seterusnya pada Perak, negeri warisan Melaka yang terletak di sempadan utara Selangor. Pada awal abad ke-19, negeri Perak berada dalam keadaan yang tidak stabil. Ancaman dari Siam semakin meningkat, manakala konflik dalaman melemahkan keupayaan negeri itu untuk mempertahankan kedaulatannya sendiri. Dalam keadaan terdesak, pemerintah Perak telah memohon bantuan daripada Sultan Ibrahim Shah, seorang raja yang ketika itu sudah dikenali sebagai pemimpin berpengaruh dan berpengalaman dalam peperangan. Selangor menyahut permintaan tersebut. Dengan kekuatan ketenteraan yang tersusun, Sultan Ibrahim melancarkan operasi bagi membantu menghalau pengaruh Siam dari Perak. Usaha ini berjaya. Ancaman Siam berjaya diusir dan Perak kembali berada di bawah kawalan pemerintah tempatan. Namun, bantuan itu bukan tanpa syarat. Sebagai balasan, Perak dikehendaki memberi penghormatan politik dan bayaran ufti kepada Selangor, satu amalan biasa dalam hubungan antara kuasa serantau pada ketika itu. Tetapi keadaan berubah apabila Perak didakwa mungkir janji terhadap persetujuan tersebut. Tindakan ini mencetuskan ketegangan baru. Bagi Sultan Ibrahim Shah, ini bukan sekadar isu pembayaran. Ia menyentuh soal maruah dan otoriti Selangor sebagai kuasa yang telah membantu memulihkan Perak. Sebagai tindak balas, Selangor melancarkan tindakan ketenteraan ke atas Perak. Pasukan Selangor mara dan menduduki kawasan-kawasan penting sehingga ke Bidor, menandakan pengaruh yang semakin meluas di negeri tersebut. Dalam tempo ini, Selangor bukan sahaja bertindak sebagai sekutu, tetapi sebagai kuasa dominan yang menentukan arah politik Perak. Dalam keadaan tertekan, Perak mengambil langkah drastik. Mereka beralih kepada Siam, kuasa besar serantau yang sebelumnya memberi tekanan kepada Perak, dengan memohon bantuan untuk menghalau Selangor pula, dengan kesanggupan untuk menjadi negeri naungan atau vasal kepada Siam, sekiranya bantuan itu berjaya. Langkah ini mengubah konflik tempatan menjadi krisis serantau. Siam kini mempunyai alasan untuk campur tangan secara langsung di Perak, sesuatu yang berpotensi mengubah keseimbangan kuasa secara keseluruhan. Perkembangan ini membimbangkan pihak British di Pulau Pinang, yang ketika itu merupakan pusat perdagangan penting mereka di rantau ini. Bagi British, sebarang ketidakstabilan, sama ada akibat pengaruh Siam atau konflik antara negeri Melayu, boleh mengganggu laluan perdagangan dan kepentingan ekonomi mereka. Di bawah pentadbiran Robert Fullerton, British mula campur tangan secara diplomatik. Tekanan dikenakan ke atas kedua-dua pihak, Siam dan Selangor, bagi meredakan konflik dan mengelakkan perang yang lebih besar. Campur tangan ini akhirnya berjaya mengekang pengaruh Siam daripada berkembang lebih jauh, dan pada masa yang sama, menghadkan dominasi Selangor di Perak. Peristiwa ini memperlihatkan perubahan besar dalam politik rantau ini, daripada dominasi kuasa tempatan kepada kemunculan kuasa kolonial sebagai penentu keseimbangan. Britannia, roll the waves. Britons never will be slaves. Walaupun Selangor tidak mengekalkan penguasaan penuh ke atas Perak, tindakan Sultan Ibrahim Shah jelas menunjukkan bahawa Baginda mampu mencabar, mempengaruhi dan hampir menguasai negeri-negeri lain di semenanjung tanah Melayu. Malah, dalam percaturan konflik yang melibatkan kuasa besar seperti Siam, Selangor turut membuktikan keupayaannya untuk menentang dan menewaskan pengaruh Siam di lapangan, sekaligus menegaskan kedudukannya sebagai kuasa tempatan yang tidak mudah ditundukkan. Keupayaan ini memperlihatkan bahawa, di bawah kepimpinan Sultan Ibrahim Shah, Selangor bukan sekadar bertahan, tetapi mampu berdiri setanding dan mencabar kuasa-kuasa serantau yang lebih besar. Sepanjang hampir 5 dekad pemerintahan, Sultan Ibrahim Shah dikenali sebagai raja yang aktif dalam peperangan, pemimpin yang berani mencabar kuasa asing, tokoh yang memperluaskan pengaruh Selangor. Baginda mencerminkan tradisi Bugis, di mana raja bukan sekadar simbol, tetapi juga panglima di medan tempur. Sultan Ibrahim Shah mangkat pada tahun 1826, menandakan berakhirnya satu era penting dalam sejarah awal Selangor. Pemergian Baginda meninggalkan satu persoalan besar dalam sejarah. Sekiranya pewaris Baginda memiliki semangat juang yang sama, mampukah Selangor muncul sebagai kuasa dominan di alam Melayu pada awal abad ke-19? Sejarah tidak memberikan jawapan, namun legasi Baginda kekal sebagai bukti bahawa kekuatan sesebuah negeri bergantung kepada keberanian pemimpinnya.